لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nusi JK Masjid, Tuan Imam, muslimin muslimat, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan pada tengah hari ini sama-sama kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa dalam keadaan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya apabila kita berada pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang ada pada tengah hari ini saya mengambil sedikit masa sebelum kita sama-sama mendirikan solat Jumaat ataupun sama-sama kita mendengar khutbah nanti. Dalam ruang waktu yang sedikit ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah. Mudah-mudahan perkongsian ringkas pada tengah hari ini ada kebaikan untuk kita bersama. Hadirin yang dikasihi sekalian, dalam Ramadan ini ada beberapa perkara yang kita perlu ingat. Ramadan bulan yang disebut antaranya bulan Al-Quran, Syahrul Quran, dan kita tak berapa lama lagi akan menyambut Nuzulul Quran yang disebut berlaku antaranya pada 17 Ramadan. Dan insya-Allah kita Pulau Pinang pun akan bercuti pada hari berkenaan. Mudah-mudahan kita memanfaatkan cuti pada hari tersebut untuk kita memperbanyakkan amalan khusus membaca Al-Quranul Karim. Berkenaan dengan Al-Quran, Allah menyebut kepada kita yang kita semua sedia maklum. Allah menyatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ramadan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, kata Allah. Hudan linnas, menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Allah menggunakan kalimah hudan. Kalimah hudan ini bahasa Arabnya nakirah, bermaksud umum. Petunjuk Al-Quran ini boleh diambil dari pelbagai sudut pandang. Orang yang nak mencari petunjuk dalam apa jua kehidupan dia, sebagai seorang individu, sebagai seorang ahli masyarakat, pemimpin, pekerja, majikan, semua orang yang nak mencari petunjuk dalam hidup ini, sama ada dia orang Islam ataupun bukan Islam, hudan linnas. Hudan menjadi petunjuk dalam semua aspek kehidupan kepada manusia ini. Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Lepas daripada itu baru Allah sebut wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran menjadi keterangan, menjelaskan tentang petunjuk tersebut bagi siapa yang nak cari petunjuk. Allah guna minal huda sebut. Yang kedua wa bayyinatin minal huda, ala alif lam, minal huda, bermaksud untuk mencari petunjuk yang satu itu, iaitu al-Islam, kena kembali rujuk kepada al-bayyinat, keterangan yang ada dalam Al-Quran. Tadi Allah sebut Quran ini jadi petunjuk kepada seluruh manusia. Hudan linnas, Allah guna kalimah nakirah, hudan. Tetapi Allah selepas itu menyatakan wa bayyinatin minal huda, ada di dalam. Dan Quran juga menjadi penjelasan, menjadi keterangan untuk orang yang nak cari kepada hidayah Allah, yakni al-Islam, mestilah melalui jalan Al-Quran. Wal furqan, dan untuk mencari petunjuk membezakan di antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, jalannya adalah Al-Quranul Karim. Selagi mana manusia tidak kenal Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, maka dia sukar mengenali yang baik dan yang buruk. Dia payah nak tahu yang mana betul, yang mana salah, kerana dia tidak menemui manual, panduan untuk cari jalan kebenaran tadi. Sebab tu kita Quran ni, bila sebut Quran, sekurang-kurangnya ada 3 benda kita kena tahu tentang Quran ni. Al-Quran tu sendiri namanya Al-Quran, maksudnya bacaan ataupun yang dibaca, berasal daripada perkataan qara'a, dan jadilah qira'ah ataupun Quran yang dibaca oleh kita semua. Bermaksud Quran ini mau tak mau kita kena baca dia. Agak malang kalau kita sebagai seorang Islam
yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhirat, tetapi dalam hidup kita tidak ada satu saat pun yang kita sacrifice, yang kita korbankan untuk baca Al-Quran. Kita boleh habis masa kita membaca pelbagai bacaan yang lain. Kita boleh buka kita punya handphone, kita search pelbagai bacaan yang lain. Kita mengadap muka buku, kita mengadap Twitter, kita mengadap TikTok malam ni, mengadap macam-macam, tapi Quran kita tak mampu nak pegang walaupun 5 minit untuk kita baca. Apakah kita benar-benar beriman dengan Al-Quran, yang namanya Al-Quran itu? Sedangkan kita semua mendengar banyak hadis-hadis yang menyuruh kita membaca Al-Quran. Nabi kata, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada ashabi. Nabi guna kalimah li ashabi, kepada teman Al-Quran. Agak-agak Quran nak bagi syafaat tak kepada orang yang bukan teman dia. Nak dapat title teman tu bukan semudah teman, semudah jadi kawan jauh biasa. Teman ni mesti berteman sentiasa dengan Quran yang rapat. Orang tak panggil teman hidup kalau dia bukan isteri kita. Orang yang rapat dengan kita dia panggil teman. Nabi guna kalimah li ashabi, untuk temannya, pendampingnya. Saya ada pandangan lah, orang yang nak dapat syafaat Quran ni bukan baca setahun sekali Ramadan, dengan tidak menafikan ambil ruh Ramadan tu baca Quran, tapi Quran ni akan beri syafaat kepada orang yang sentiasa dengan dia, sentiasa membaca Al-Quran, barulah layak digelar ashabi. Dan Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang menjadi teman Al-Quran. Kita muhasabah, mudah-mudahan kita dianggap oleh Al-Quran sebagai teman kepada Al-Quran. Yang pertama, Quran ini mesti dibaca. Yang kedua, Al-Quran ini mesti ditadabbur akan makna-maknanya. Allah sebut tentang Quran ni banyak. Allah suruh kita berfikir dengan Al-Quran. Suatu kalimah Iqra', kalau kita bahas panjang, Iqra' tu bukan hanya membaca, tapi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran ini dengan nama Tuhan yang menciptakan. Kenapa Allah guna kalimah alladzi khalaq? Iqra' bismi rabbik cukup dah. Tapi Allah sebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran ini dengan nama Tuhan yang menciptakan. Bermaksud kita kena kaji kenapa Allah guna kalimah yang menciptakan. Bermaksud berfikir. Kena kenal Allah Ta'ala melalui tadabbur Al-Quran, bahawa kita mengerti hakikat sebenar Allah itu adalah Khaliq yang menciptakan kita dan seluruh makhluk di alam ni. Semua yang ada ni selain Allah Ta'ala, makhluk masih Allah, semua Allah ciptakan. Maka kita bila baca Al-Quran kena mentadabbur makna Al-Quran. Seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia ulama yang agak kemudian, dia sebut apa, dia kata, nahnu na'ish an manhajal at-ta'limi wal tarbawi al-ma'kus, al-insan kulluha yaqra' liyata'alam wa nahnu nata'alam linaqra. Ketika dia menyebut tentang fenomena keadaan umat Islam pada hari ini, dia kata apa? Dia kata kita sedang menghidupkan sistem pendidikan dan pengajaran yang songsang, al-ma'kus, songsang. Dia kata manusia lain semua telah membaca untuk mengkaji. Dia panggil yaqra' liyata'allam, mereka membaca untuk mengkaji dah. Wa nahnu nata'allam linaqra, kita baru duk belajar nak baca Quran, doa ba gitulah, sampai kesudah dia belajar baru nak reti baca Quran. Bila masa kita nak sampai ke tahap membaca untuk memahami Al-Quran, mentadabbur makna Al-Quran. Amat sedih kita melihat orang Islam yang pertama pun dia tak buat, membaca pun dia tak buat, yang kedua lebih-lebih lagi lah dia nak mentadabbur akan ayat-ayat Al-Quran. Sedihlah bila kita dengar orang Islam hari ini
Oleh kerana dia tidak mentadabbur Al-Quran, dia gagal terus yang ketiga untuk menghayati, yakni melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Hari ini kalau cakap tentang Quran ni, orang hanya akan sebut baca Quran, faham Quran, tapi bab melaksanakan Al-Quran orang tak berani nak sebut, kerana semuanya tertanggung atas belakang kita sendiri. Kita cakap hak jauh pun tak payah, kita cakap kita hari ini sendiri, peribadi kita ni, kita ikut tak ikut hak Quran kata tu. Kita dalam rumah kita tu, kita ikut tak hak Quran kata. Kita di tempat kerja kita, kita ikut tak hak Quran kata tu. Al-Quran suruh kita jaga waktu masa, jaga cakap benar, jangan menipu, jangan khianat. Itu belum cakap tentang bagaimana pemimpin yang tidak melaksanakan Islam, Al-Quran dalam konteks pemerintahan dia, yang ambil rasuah. Semua tu adakah beriman dengan Al-Quran? Ini tak sampai lagi tahap tu. Dalam individu kita pun, kita sendiri kena muhasabah, adakah kita telah melaksanakan tuntutan terhadap Al-Quran? Bagaimana kita nak hidup dalam dunia hari ini kalau Allah Ta'ala hantar satu buku manual, satu buku untuk kita jadikan panduan, kita kena baca buku tersebut baru selamat, lulus exam nanti di hari akhirat. Tiba-tiba kita nak masuk exam, kita tak baca buku tu. Semua orang akan pergi menghadapi ujian di hari akhirat. Nak lulus ujian tersebut, kena baca, study buku tu. Tiba-tiba kita tak baca buku yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita anggap kita nak pergi merodong macam tu saja, lepas tak? Orang yang nak masuk di peperiksaan agak-agak lepas kalau tak baca buku. Memanglah lepas tak lepas tu cerita lain, tapi persediaan tu tak ada. Lah periksa ni baca sungguh-sungguh kita ni. Ujian temu duga pun kita study, semalam tak tidur study, takut soalan apa nak keluar. Ni Quran kita tak baca, walhal itulah yang dihantar, dibekalkan kepada kita untuk kita selamat dalam ujian di hari akhirat. Maka Ramadan yang kita sedang berada di dalamnya pada waktu ini sepatutnya menjadi satu manifestasi untuk kita menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Kita tak ada lah benda lain kita patut rasa bangga dengan hidup ni, melainkan kita merasa bersyukur Allah Ta'ala jadikan kita umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan istimewa pula Allah anugerahkan dalam sejarah hidup Nabi ni, Allah utuskan Nabi bersama dengan kitab yang paling agung, yang paling mulia, mukjizat yang tak terkalah oleh mukjizat yang lain, mukjizat yang kekal sampai kiamat, satu je dalam dunia ni, namanya Al-Quran. Semua mukjizat Nabi-Nabi ni habis dah, tak ada dah. Kalau siapa pergi jumpa tongkat mana Nabi kata Nabi Musa punya tu, tak ada, pembohong lah. Siapa pergi jumpa batera Nabi Nuh kata apa ni, tak ada lah. Tak ada satu bukti yang boleh kita pergi ambil pula. Jadi pula mukjizat tak mungkin lah. Kalau sungguh jumpa batera tu pun tak mungkin jadi mukjizat, dia habis zaman dia ya. Kalau jumpa tongkat Nabi Musa pun buat amal, tak boleh jadi mukjizat dah, sebab dia untuk Nabi Musa ni. Tetapi Al-Quran sampai kiamat menjadi mukjizat untuk kita semua. Ada masa dah. Saya berhenti dekat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati teman kita pada tengah hari ini. Dan saya nak ambil sedikit masa untuk saya nak membuat sedikit iklan. Saya datang ni atas permintaan daripada sahabat kami Darul Hadis Ustaz Harun, menggantikan dia untuk kita buat sedikit sumbangan. InsyaAllah saya nak baca sikit je, dalam 11 minit boleh ya? Kita sedang dalam Darul Hadis Pulau Pinang sedang dalam fasa untuk membina satu asrama kos 6 juta, dan kita target untuk Ramadan ni kita nak dapat kutip 100,000 untuk pembangunan pembinaan asrama pelajar yang bernilai kos 6 juta. Kedua, jika ada sahabat-sahabat yang nak buat ribat cukai, boleh buat dengan Darul Hadis, dan segala maklumat yang berkaitan dengan Darul Hadis bolehlah dirujuk kepada page rasmi Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang. Dia bertempat di Pokok Macang. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.